Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. So, hari ini kita akan meneruskan topik yang seterusnya, iaitu topik friction. Okey. So, dalam topik friction ni kita akan pecahkan kepada 4 subtopik. Okey. Yang pertama, introduction, yang akan cover characteristic of dry friction dan problems involving dry friction. Yang kedua, wages ataupun wage. Dan yang ketiga, frictional forces on screws. Dan yang keempat, frictional forces on belt. Okay. So untuk peringkat statik, kita hanya cover subtopik yang pertama, iaitu dry friction, dan subtopik yang kedua, iaitu wage ataupun baji. Okay. Untuk frictional forces on screw dan frictional forces on belt, kita akan cover dalam subjek mechanic of machine. Okay. So untuk slide ini saya akan terangkan berkenaan dengan dry friction. Okay. So today's objective, students will be able to understand the characteristic of dry friction, then boleh draw free body diagram including friction, then boleh solve problem. Okay. So saya akan introduce sikit application dry friction ataupun friction, karakteristik and problem involving dry friction. Okay, reading quiz awak boleh try jawab dalam slide yang saya dah bagi. Okay, so untuk application, okay, dia semua orang tahulah. So application untuk friction ni, so contohnya in designing a brake system for bicycle, car or any other vehicle, so it is important to understand the frictional forces involved. So for an applied force on the brake pad, okay, how can we determine the magnitude and direction of the resulting friction force? Okay, so contohnya ni tayar yang sedang bergerak ni, okay, dan ini adalah brake system. So ini dia punya brake pad. So untuk kita stop ataupun perlahankan pergerakan basikal ni, so kita kena bagi force. Okay, force brake pad ni, so dia akan kena ke rim tayar, dan tayar tu dia akan berlaku geseran lah. So berlaku geseran, force tu sedang nak pusing macam ni. Okay, force tayar tu nak pusing. So kita pula bagi geseran, kan. So dia akan, bila kita nak tolak ke depan, ada orang halang kita. So lama-lama kalau yang lawan kita tu friction ni makin kuat, lama-lama kita kalah. Bila kita kalah, then basikal tu pun berhenti. Okay, so ini adalah contoh application lah. Okay, contoh lain inilah saya bagi satu contoh. So ada satu box. Okay, ada satu box, dan awak pun tolak box ni dengan force P. Okay, so dekat bawah ni, okay, dia berlaku ada geseran kat bawah ni, kan. Box ni kan berat, kan. Kalau dia licin senang lah. Contohnya awak tolak box dekat tar, contohnya jalan tar, awak tolak tak kuat. Means kalau awak tolak tak kuat, means friction force dia lagi kuat daripada daya awak ni. Kalau daya awak lagi kuat dari friction force ni, mesti beban ni dah bergerak dah. So friction force ni dia ada fungsi dia lah. So yang paling mudah dalam aplikasi dalam gambar ni, dia memberhentikan kenderaan, dia membantu braking system lah. Kena ada brake. Okay. Okay. So itu antara contoh mudah application friction. Okay. Selebihnya awak boleh explore, terutamanya yang buat projek berkenaan dengan friction. Okay, so karakteristik of dry friction. Friction is defined as a force of resistance acting on a body which prevents or deter slipping of the body relative to a second body. So dia boleh so yang pertama, dia boleh prevent daripada slipping lah. Okay. Contohnya ada satu load yang berada di atas condong. Okay. So load ni dia tak jatuh pun, dia tak slipping pun ke bawah, disebabkan oleh ada friction.
ataupun awak berjalan di atas lantai bilik air, toilet. So kalau toilet dia punya mozaik tu licin, so awak boleh terjatuh. So dengan adanya friction, awak pasanglah mozaik yang untuk toilet punya, specialist untuk toilet, so dia akan kesat sikit. So sebab apa kesat? So dia nak create rough surface lah, surface yang kasar, supaya berlaku friction antara kaki awak dengan mozaik tu, dan tidak berlaku slip. So itu antara fungsi friction. So macam mana friction ni diterjemahkan dalam free body diagram, macam mana force tu acting, nanti saya akan tunjukkan dalam slide seterusnya. So ini adalah free body diagram untuk friction. So saya tunjukkan. So apabila ada satu box ni, saya tunjuk pada contoh ni sajalah, senang. Ni ada satu box. Dan box ni dia ada weight. Ini W. Dia ada weight dia. Dan awak nak tarik box ni. So awak nak tarik box ni, kalau dia licin, awak memang boleh tarik senang-senang je. Tapi kalau dia rough surface, dia akan ada friction. So di manakah kedudukan friction force ni? So kedudukan friction force ni, dia akan berlawanan arah dengan pergerakan box ni. Saya ulang sekali lagi. Dia akan berlawanan arah dari pergerakan blok ni. So blok ni pergerakan dia ke mana? Pergerakan dia ke kanan. So di manakah arah lawannya? So arah lawannya ke kiri. So ini adalah friction force. Friction force dia punya simbol dia F kecil lah. Ini adalah friction force. So kalau P lagi besar daripada F friction force ni, so P menang. So bila P menang, box ni berjaya ditarik ke kanan. So kalau P kalah, kalau P kalah, F lagi tinggi, box ni tak bergerak ke kiri, tapi dia statik. Sebab apa dia statik? Friction hanya bertindak apabila ada pergerakan. Apabila sesuatu blok tu cuba bergerak. Bila kita gerak, baru dia bertindak. Selagi tak ada pergerakan, selagi itu tak bertindak. Saya ulang sekali lagi. Bila saya P ni lagi besar, blok ni tak akan bergerak ke kanan. Tapi bila F ni lagi besar, blok ni tak akan bergerak ke kiri. Dia tidak akan bergerak ke kiri, cuma dia statik saja. Sebab apa? Sebab friction force hanya bertindak apabila ada pergerakan, ataupun apabila nak mula bergerak, baru dia akan bertindak. So itulah dia. So dalam friction force, so ini adalah sebuah graf, di mana friction force ni terbahagi kepada dua, iaitu friction static, ataupun static friction Fs, dan yang kedua adalah Fk, kinetic friction. So apa beza dia? Friction static friction dengan kinetic friction. So awak pun dah tahu kan apa beza statik dengan kinetik. Statik maksudnya tidak bergerak. So kinetik bergerak. So saya bagi contoh. Ni weight. Dan ada seorang, ni nama dia Ismail. Ismail ni nak tolak weight ni ke kanan. Dia pun bagi force P. So sini ada friction lah kan. Sini ada friction. So Ma'ai ni tolak. Awak tengok macam mana graf ni bertindak. Macam mana graf ni bertindak. Ma'ai ni tolak lah force ni. Dia tolak. Tolak. Sekejap macam dia tolak. Force ni tak gerak lagi ni. Mula-mula kan susah kan. So dah tolak, baru force tu gerak. Lama-lama friction dia makin kurang.
Awak boleh imagine minta maaf sebab saya present dalam slide. Tapi saya nak mungkin siapa yang buat projek friction ni dia boleh apply dekat study case dia macam mana friction static friction dengan kinetic friction. Kan? Mula-mula ni masa nak tolak mula-mula tu yang susah sebenarnya friction ni. So bila dia dah mula bergerak, friction tu dah makin berkurang. Okey, friction tu dah makin berkurang. Macam awak tolak kereta lah, okey. Katakan ada awak dekat kampus Paguh kan. Hari Jumaat tu kawan nak ramai-ramai nak pergi Melaka. Sekali kereta member tu tak hidup, bateri kong contohnya, ataupun tak ada minyak ke apa, alah kawan pun kena tolak kereta ni. So ramai-ramai lah tolak. Ramai-ramai tolak. So kalau awak imagine sendiri, bila awak tolak mula-mula tu berat tau. Tolak mula-mula berat, tapi bila kereta tu dah bergerak je, dia dah jadi ringan. Betul tak? So inilah dia. Dia dipresent ataupun dia digambarkan dalam graf ni. Dia digambarkan dalam graf ni. Okey. So clear dah tu. Clear. Sekarang ni saya nak awak pula implement dalam projek awak macam mana menunjukkan pemahaman awak kan aplikasi dia ataupun macam mana dia bertindak dalam your real life. Tak semestinya kereta. Janganlah saya bagi contoh kereta awak pun buat kereta. Tak best lah macam tu. Okey. So saya rasa untuk teori itu saja, friction tak banyak teori sangat. Okey, cuma dalam friction, so ini adalah friction force yang F ni. F kecil ni. Ini friction force F kecil ni. Dan friction force dia ada unit dia. Dia ada unit dia. Apa unit untuk friction force? F sama dengan mu n. Mu n. So mu ni apa? So mu ni adalah coefficient friction ataupun pekali geseran. Pekali geseran. Saya tulis bahasa Melayu lah, senang nak eja. Pekali geseran. So mu ni adalah pekali geseran. So apakah yang dikatakan dengan pekali geseran? So pekali geseran ni adalah dia punya roundness surface ni. So kalau lagi tinggi pekali geseran ni, lagi menggerutu lah dia punya surface tu ataupun lagi kasar permukaan surface ni. So kalau surface ni lagi licin ataupun kurang kasar, so pekali geserannya nilai rendah. So pekali geseran ni dia bergantung kepada surface roundness. Itu pekali geseran. Kalau dekat steel lain. Kalau dekat wood lain. Kalau dekat rubber lain. So setiap material dia ada pekali geseran masing-masing dan biasanya kita akan bagi dalam kita akan dah siap-siap bagilah. Dia punya value-nya pekali geserannya berapa. So kalau awak ambil tak silap saya pada sen depan akan ada lab static. So kita akan buat sendiri eksperimen tu macam mana pekali geseran ditentukan. Dan kemudian N ni apa? So N ni adalah daya normal. Normal force. So di mana daya normal? So daya normal ni adalah daya yang bertindak balas ke atas berat load. Daya normal adalah daya yang bertindak balas ke atas berat load ataupun apa-apa load yang beban yang body ni menampung. Contohnya dalam kes ni, so N untuk kes ni adalah sama dengan W. Tetapi kalau dia ada juga external force dekat sini, contohnya tambah lagi 10 Newton, so N dia akan jadi W tambah 10 Newton. Maksudnya normal force ni adalah force yang menampung apa-apa load yang ada. Termasuk dengan external load. Itu adalah normal force. So saya rasa kita dah boleh move ke soalan. So yang teori-teorinya awak baca sendiri lah. Ini apabila melibatkan
melibatkan satah condong. So dia ada free body diagram dia yang sendiri. Dia tak sama macam yang saya tunjuk sebelum ni. So yang ni adalah horizontal surface kan. Okay. So kalau bila dia inclined plane ni, so dia ada free body diagram dia sendiri. Okay. So yang ni saya akan explain terus. Kita terus buat soalan, kita tengok terus bagaimana dia bertindak. Okay. So kalau saya dapat tunjukkan sekejap, okay, berdasarkan slide ni. Okay. So wake ni dia mesti ke bawah. Okay. Dan dia punya normal force tu, dia mesti bertindak pada satah. Kalau satah tu condong, dia mesti 90 degree dengan satah. So maksudnya kalau nak cari N tu, W ni awak kena coskan dia lah. Kan awak kena coskan dia. Okay. Sebab nak cari N. So N ni dia mesti bertindak pada 90 degree dengan satah. Satah. Kalau satah macam ni, okay, N dia mesti kat sini. Ni N. Dia mesti 90 degree. Okay. So untuk memantapkan pemahaman ini, so kita akan buat latihan. Okay. So ini awak baca nanti. Okay. So di sini kita ada dua soalan. Okay. So kita ada dua soalan. Okay. Soalan dia adalah a 400 Newton block is resting on a rough horizontal surface for which the coefficient of friction is 0.4. So determine the force P required to cause motion to impede if applied to the block. Okay. So horizontally or downward at 30 degree with the horizontal. Okay. Sini tertinggal Newton. Okay. So soalan dia mudah saja. So blok ni berat dia 400 Newton. Okay, blok ni 400 Newton berat dia. So berapa P yang diperlukan ni, okay, untuk tolak, okay, untuk tolak blok ni bagi gerak. Okay, berapa P yang diperlukan untuk tolak blok ni bagi gerak. Dan P yang pertama ni dia bagi straight pada paksi X ataupun horizontal. Dan P yang kedua dia bagi condong sikit. Dia bagi condong sikit. So jom kita solve. Okay, so untuk P yang pertama. Okay, so first kali kita mesti lukis free body diagram. Free body diagram. Untuk friction force ataupun friction punya analisis, sangat penting untuk kita lukis free body diagram. Sebab dia, kalau kita tertinggal satu force yang bertindak, so dia akan habis semua jawapan kita salah. So pentingnya kita lukis free body diagram. Hanya pelajar yang faham sahaja boleh lukis free body diagram. Awak tak faham konsep, awak tak boleh lukis free body diagram. Okay. So ini dah kebetulan soalan ni dia dah lukis kan free body diagram. So asalnya 400 Newton. Okay. So dia akan ada satu normal force yang akan bertindak dengan daya ni, load ni. Kemudian P tolak ke kanan. Apabila P tolak ke kanan, dia akan ada friction force yang lawan arah. Okay, lawan arah. So first kali, okay, kita tentukan nilai N dulu. Okay, sebab friction force sama dengan mu N. So kita tentukan nilai N dulu. Okay, so nak tentukan nilai N, kita menggunakan konsep jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. Saya assume ke atas positif. Awak nampak, sampai ke topik akhir pun kita menggunakan jumlah daya ni, resultant force, equilibrium of force. Okay, pentingnya topik-topik awal tu untuk kita faham. Okay, so jumlah daya pada paksi Y, saya terus buat N sama dengan 400 Newton. Ini saya ringkaskan terus lah. Okay, kemudian jumlah daya pada paksi X sama dengan kosong, saya assume ke kanan positif. Okay, so P tolak F sama dengan kosong, P sama dengan F. Okay, F sama dengan mu N. So mu sama dengan, mu dah diberi tadi, iaitu mu sama dengan 0.4. So 0.4 darab 400.
Okey. 0.4 darab 400 sama dengan 160 Newton. So sebenarnya untuk kita gerakkan blok ni kita perlukan lebih besar dari 160. Kalau 160 dia still static, so kita nak mula gerakkan dia mesti lebih besar daripada 160. Baru dia bergerak. Kan? Kalau dia sama dia tak gerak, dia kena lebih sikit. So 100 P mesti lebih besar daripada 160 Newton. Okey. So kita move ke soalan yang kedua. Okey. Soalannya hampir sama, cuma kedudukan force yang diberikan sahaja yang sengit. Okey. Sengit. So loadnya 400. So ada normal force yang akan bertindak dengan load. Okey, 400 Newton. So P, ada force P ke kanan dalam sudut 30 darjah dan F ke kiri. Okey. So kita kena buat free body diagram dengan detail. Okey, apa yang dimaksudkan dengan detail? So di sini kita akan pecahkan P kepada dua paksi. Okey, awak jangan ingat benda ni satu saja. Okey, P kita akan pecahkan pada dua paksi. Okey, yang pertama ini adalah PY. Okey. Yang kedua dia adalah PX. Okey, yang kedua dia adalah PX. Okey. So kemudian selepas kita completekan free body diagram, kemudian kita akan mula mengira. So kita akan start kira dengan jumlah daya pada paksi Y. Sebab apa kita selalu mulakan dengan jumlah daya pada paksi Y? Sebab untuk paksi X dia ada friction force. Okey, jadi friction force ni sama dengan mu N. So nilai N ni dah dapat daripada jumlah daya pada paksi Y. So that's why kita buat paksi Y dahulu. Okey. So, tapi apa-apa pun depends pada soalan lah. Okey, jumlah daya pada paksi Y. Okey. So yang ni saya lukis complete sikit lah. Okey, ke atas positif N dan ke bawah adalah PY dan juga 400 Newton sama dengan kosong. So N sama dengan PY tambah 400 Newton. So PY sama dengan P sin 30 darjah tambah 400 Newton. So ini adalah N. So kita tinggal dia dalam unknown. So ini adalah persamaan yang pertama. Okey, yang kedua adalah jumlah daya pada paksi X sama dengan kosong, ke kanan positif. So apakah daya ke kanan? Okey. So kita ada dua sahaja. PX tolak F sama dengan kosong. So P cos 30 darjah sama dengan F. F sama dengan mu N. Okey. So mu N sama dengan 0.4 darab N. So ini adalah N. P sin 30 darjah tambah 400 bahagi cos 30 darjah. Okey. So kemudian awak calculate. Okey. Awak calculate. Kita kena calculate lah satu-satu. Saya tunjuklah Okey, macam mana nak calculate. So yang 0.4 ni awak darabkan dengan sin 30. 0.4 darab sin 30. So kita akan dapat P 0.2 dan 0.4 darab 400. So kita akan dapat di sini 160. Okey. Okey. Dan sebenarnya kalau dapat saya ulang balik maafkan saya kalau dapat saya ulang balik. Okey, maafkan saya. So yang cos 30 ni kita kekalkan saja di sebelah kiri. Maafkan saya.
supaya dia memudahkan pengiraan. Okey. Yang ni P cos 30 darjah. Okey, kita kekalkan saja. So, yang ni saya tindik. Okey. So kita tulis semula. Okey, tadi P 0.2 okey sin 30 darab 0.4 okey sama 0.2 dan tambah 160. Okey. So seterusnya adalah kita bawa P ke sebelah kiri. So P cos 30 darjah tolak P 0.2 sama dengan 160. So P sama dengan 160 bahagi cos 30 darjah tolak 0.2. Okey. So 100 cos 30 tolak 0.2 160 bahagi answer. So kita akan dapat jawapannya adalah 240.23 Newton. So untuk memastikan box ataupun blok ni bergerak, so P mestilah lebih besar dari 240.23 Newton. Okey. So itulah calculationnya. Okey. So kita akan move ke soalan yang ataupun latihan yang melibatkan incline plane ataupun satah condong. Okey. Itu saja. Terima kasih.